Okey, Assalamualaikum, selamat pagi kepada siapa yang ada di Facebook pagi ni. Hari ni Kak Nita nak buat sharing sikit disebabkan ada ramai adik-adik postgrad yang bertanyakan ya tentang software yang kita jual di DSG ni. So jadinya kita akan buatlah sharing ni sedikit demi sedikit ya, sebab ada terlalu banyak software yang kita jual ya, dan baru kita perasan bahawa bukan semua postgraduate yang understand macam mana software ni bekerja. Okay, so tapi sebelum tu Kak Nita nak share dulu this live video di okey, tak apa, mungkin sekejap lagi kita akan tunjukkan. Okey, so kita nak tengok macam mana apa itu Grammarly dan apa itu antara feature-feature Grammarly yang selalu penulis tesis gunakan ya, dan macam mana nak install ya, because ada juga masalah apabila penulis tesis membeli Grammarly, dia tak tahu macam mana nak buat, macam mana nak install. Kemudian yang paling penting adalah cara mengupload dokumen dan edit di Grammarly itu sendiri ya, sebab ada dua cara dan satu cara yang lebih selamat, satu lagi cara yang kurang selamat ya. So kita akan explain nanti, dan yang paling penting adalah kat mana nak beli Grammarly ni, okey, dan apakah antara kelebihan kalau membeli daripada grup kita ya, Doctorate Support Group. Okey, so mereka nak tunjukkan apabila membeli app Grammarly di software di store kita, di DSG Store, anda akan mendapat login dan password ya, dan apabila anda login pergi kepada www.grammarly.com, anda akan login dengan password dan ID yang diberi, dan anda akan terus masuk kepada ini dipanggil Grammarly Premium ya. So apakah perbezaan antara basic dan premium? Kalau yang basic memang boleh pakai, memang boleh pergi pun dan create account kat situ www.grammarly.com, anda boleh test, tetapi terlalu banyak perbezaan dia antara basic Grammarly dengan premium Grammarly ya. So yang kita guna sekarang ni adalah premium Grammarly. So nanti kita akan bagikanlah ya maklumat lanjut tentang macam mana nak beli premium Grammarly ni. So apabila kita membuka dan kita login kepada app Grammarly ni, kita akan terus pergi kepada apps ya. So di apps ni sebenarnya kita boleh install, yang pertamanya kita boleh install di dalam Microsoft Office kita sendiri, okay, yang berada di dalam laptop ataupun PC. So pergi kepada install again ni, dan klik di situ. Dan seterusnya Grammarly akan berada di dalam perisian Word kita, okay. So di sini ya, ni Word, ini adalah demo Grammarly ya. So bila kita nak guna, kita sama ada kita terus buka Word, kemudian kita sudah ada penulisan di situ, ataupun kita baru nak type ya, so kita baru nak mulalah penulisan. So kita klik di atas ni ada butang warna hijau, Open Grammarly, dan selalunya kita setelah login dan okey, oh ini sebab tadi kan terlog out ya. Okey, so sepatutnya sudah adalah ya email dengan password di sini, dan kita akan boleh terus edit di sini. Okey, so itu cara yang pertama, iaitu login dan install di Office. Yang kedua adalah kita juga boleh install di window ya. Dan window yang di sini bermaksud adalah jika ada Windows 10 lah yang paling sesuai, okey, yang paling senang ya. Windows 10 memang antara perisian yang sangat senang ya, kita gunakan banyak aplikasi boleh dijalankan. Kemudian yang ketiga, kita boleh juga install di dalam kita punya Chrome. Tetapi perlu diingat, setiap data, setiap maklumat yang kita isi di komputer kita akan didetect oleh Grammarly, akan di-scan oleh Grammarly. So selalunya Kak Nita akan minta klien hanya install di Office sahaja. Kerana apa? Kerana kalau kita buka Chrome, kalau kita install di Chrome, segala maklumat bank, maklumat password, maklumat-maklumat yang sensitif akan juga dapat di-pick up oleh software inilah ya, because it's web based kan. So pada Kak Nita berhati-hati ya menggunakan Grammarly ni. Kita guna hanya untuk tujuan penulisan sahaja ya, dan selalunya kita memang bagi tahu klien hanya install di Office. Okay. So once you dah install di Office, okay, mari kita tengok macam mana kita nak run macam mana kita nak edit dokumen tu. Okay, so ada dua cara. Satu cara yang pertama adalah kita boleh upload terus di sini. Okay, kita boleh upload terus di sini ya. Okay, dan terus dokumen kita akan diupload ke apps Grammarly, dan kemudian kita boleh pilih pula, okay, kita nak tulis ni untuk apa? What is our intent? Do we intend to convince
Do we intend to, you can pilih this. So audience apa? Kalau untuk thesis mungkin knowledgeable lah ya. Kalau general ni yang biasa lah. So style mesti formal ya. Emotion mungkin mild ya. So yang ni kita boleh pilih. Kalau tak mau pilih pun tak apa. So domain must be academic lah ya untuk penulis thesis. So kita klik done. The reason why goal ni adalah untuk memberi the tone of the writing ya. So maksudnya kita nak writing kita menjadi akademik lah kan. Kemudian lihat di sini, Grammarly telah siap-siap detect, okay, apa yang ada di sini. Oh, rupanya ini kena ada hyphen. So kita betulkan, kita klik aja yang hijau ni. Nampak tak? Senang sangat. Kemudian klik. Oh, kemudian dia bagi juga penerangan. So maksudnya, sebagai penulis bahasa kedua, second language writers macam kita ni, kebanyakannya, kita juga sedang belajar. Ya. So dia boleh explain lagi banyak. Okay, so corrected ni dia dah betulkan. Okay, kalau kita, okay apa lagi? Okay, katakan ni kita nak dismiss. Kalau kita tak nak betulkan, tak payah betulkan lah, dismiss. Lepas tu ni racing, add a space. Tekan je kat sini, dibetulkan. Nampak tak betapa mudahnya macam ni spelling? Tekan aja. Okay, so kalau ni dia akan bagi tahu, okay, ini mungkin you nak kena rewrite. Ya, tulis semula ayat. So kalau rasa tak perlu, tak perlulah. Ya, tapi selalu kalau cikgu English dia akan minta rewrite lah. Okey, apa lagi? Betulkan semua di sini yang Grammarly dah suggest. So sebagai orang yang penulis thesis ni, dia sebenarnya tak payah buat apa pun. This is already proofreading. Ya, so kalau tanya kat enta, perlu ke tidak hantar lagi kepada proofreader? Mungkin perlu jika kamu mau second pair of eyes kan, tapi sepatutnya dah tak perlu ya, sebab Grammarly ni adalah engine yang membetulkan semua yang ada. Dan tengok di sini dia dah bagi dah, okey, kita ada 134 alert, spelling, grammar, punctuation. So dia dah bagi dah. Kita dah tak perlu lagi buat apa-apa ya. So selagi dia ada yang bergaris tu, bermaksud ada pembetulan lah yang perlu dibuat. Ya, okey. So itu cara yang pertama. Maksudnya kita upload dokumen kita di web. Ya, di web. Okey. Apakah kelemahan bila kita upload our dokumen di ni? Kelemahannya adalah dia berada di dalam sistem Grammarly. Dan untuk data-data privacy seperti contohnya thesis PhD, eloklah jangan di-upload di sini. Ya. Dan seeloknya kita buka, kita tambah tadi, ingat tak cara yang kedua, iaitu kita add in di dalam kita punya Word. Ya, so kita pun boleh log in di sini dan pembetulan yang sama akan dibuat sama macam tadi. Cuma bezanya pembetulan ini berlaku di dalam laptop kita sendiri dan disimpan di dalam hard disk kita sendiri. Okay, so itu cara yang lebih selamat. So itu sajalah ya penggunaan Grammarly ni, dan Kak Enta sangatlah suka kalau ramai adik-adik ni, adik-adik postgrad ni cuba menggunakan basic Grammarly dulu, iaitu you cuma pergi kepada www.grammarly.com, create account. Ni sebab kita dah login kan, so dia akan detect lah yang app tu. So pergi ke situ, create account dan guna basic Grammarly dulu. Bila dah rasa confident dan rasa sesuai untuk membeli, barulah datang kepada kita untuk membeli software-software yang kita jual. So ini adalah antara beberapa software yang memang sedang dijual lah ya di grup kita, dan Grammarly dan Rev and Write antara software yang sedang hangatlah ya digunakan oleh student-student. So macam mana nak beli? Senang aja. So pergi kepada, boleh terus WhatsApp ya dengan tim yang ada di WhatsApp ni. So terus WhatsApp di sini dan kita akan bagi maklumat, dan jemput juga join kepada siapa yang belum join lagi grup kita, iaitu Doctorate Support Group. Sekarang ni ahli sudah mencecah 74,000 ya seluruh dunia, dan antara masalah-masalah yang kita selalu detect adalah student tak sure pun software apa yang nak digunakan. So tim Kak Enta akan cuba membantu. Ada kadang-kadang kita tak sarankan pun dia beli software ya. Kalau dia boleh buat manual, silakan buat manual. Tetapi kenapalah kita nak buat kerja lambat kan kalau kita boleh buat kerja cepat. Okay, so itu saja untuk sharing untuk hari ini. So jangan lupa boleh contact tim kita di nombor ini, dan kita akan cuba bantulah ya setakat yang boleh. So just to remind all of you,
team kita ni actually sangat kecil ya, so mungkin akan terlambat sikit lah bila balas reply message kan. And also kita pun ada 2-3 kerja berjalan serentak kan, bukannya satu saja. So minta connect kalau boleh juga, kalau nak connect dengan Kak Nita di Facebook, boleh juga connect di akaun yang pertama, iaitu yang ni akaun yang satu, dan juga kita ada satu lagi akaun which is akaun kedua, iaitu yang ini ya. So boleh connect di Facebook juga. Okay, so itu saja sharing untuk hari ini. Semoga sharing yang sikit ni dapat membantulah adik-adik yang sedang struggle ya untuk menulis tesis. Okay, sekian. Terima kasih kepada siapa yang dah follow. So insyaAllah kita akan buat lagi sharing selepas ini ya tentang semua software. Okay, Assalamualaikum.